Ini eksklusif di lah. sini. Aku pun tak tahu. Itulah. Kira Yang kita macam nampak Honda ni. Kira masa tu sempat lah bekerja sekali dengan Honda tu kan macam ni? Kita nak groom player-player yang bawah untuk dapat yang macam tu, memang takkan dapat lah. Memang takkan dapat. Tak boleh tengok dengan result saja. Saya bagi contoh Arif Aiman lah. Ya. Standard. Kan? Waktu dia dalam program. Cuba cerita sikit Dia sebab ada mungkin turun orang tak naik tahu dia. Arif Aiman ni. Dia Dia bukan first team kan? Aku daily bersama selamanya. Podcast kita penuh bermakna. Okey, minggu ini dalam Bola Sepak Tempatan, Ragu Daily temankan saya Nik Miswan. Kita ada Maira dan juga Ian kat sini. Okey, okey korang okey? Sihat Ya, okey. Duduk okey? Anip sihat Kita sihat sebab kita rasa lain sikit hari ni. Lain kita punya setup ni. Apa yang lain? Kenapa kita boleh bersandar pula ni? Biasa duduk kat meja persidangan kita tu. Hari ni kita macam bukan kat tempat lain, cumanya production dia nak cuba setup baru sikit lah. Sebab dia rasa macam kita perlukan pembaharuan. Ya, betul tu. Jadi bila macam ni lebih santai, jadi tak adalah tension sangat kan. Okay, Ragu Daily anda boleh subscribe kami di setiap platform media sosial. Boleh juga tengok, dengarkan kami sepenuhnya. Sebab aku, lepas kau cakap tu Yin, boleh dengar kat Spotify tu. Meletup juga kat Spotify kita tu. Aku dengar tau. Tiap-tiap pagi berzikirkan kita punya suara. Uish. Wow. tak rasa lain, janggal ke? Lain lah, bila part masuk suara kau tu lain sikit. Okay, kita nak cakap terus tentang bola sepak Malaysia, bola sepak tempatan. Dan ini ada kena-mengena sikit dengan pembangunan bola sepak tempatan. Kalau korang masih ingat dulu nama program ni memang meletup, NFDP, National Football Development, yang menjadi satu blueprint kepada bola sepak Malaysia ni. Masih lagi ada sekarang, cuma sekarang dia agak kurang meletup sikit berbanding ketika awal pengenalan dulu. Dan antara yang meletup dia adalah CEO dia lah. Ya, betul. Kalau MU, Manchester United ada staff dia, SAF dia, Sir Alex Ferguson. NFDP pun ada staff dia juga. Saya suka panggil dia staff lah, Safirul Abu Bakar. Sihat Safirul Alhamdulillah sihat. Alright, dalam industri ni dah berapa lama dah sebenarnya kita bersama-sama ni? Puluh tahun ada ke? 10 tahun lah. Ya. 96 lah. Daripada 96? Astro Lama tu. Masuk 96 sampai ke sekarang. Masa start Astro Super Sport tu, kita batch pertama. Betul. Ni lah orang yang bertanggungjawab bawa sukan dan negara kita juga lah kan. Beli lesen sana, beli lesen dulu. Dia cerita pasal lesen-lesen penyiaran ni memang takut kita nak dengar. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami menerima pelawaan. Sama terima kasih. Untuk berkongsi dengan kami Ragu Daily ni. Sebab kami Ragu Daily ni kita cerita borak-borak santai je berkaitan dengan bola sepak lah. Tempatan terutamanya. Mungkin sekarang ni sebagai permulaan selepas berpuluh tahun berada dalam industri ni, sikit lah pengenalan. Mungkin generasi sekarang ni tak kenal siapa Safirul ni. Sebab sekarang ni banyak berada di belakang tabir je. Dulu di depan tabir. Apa cerita? Siapakah Safirul ni sebenarnya? Saya tak adalah lepas balik belajar daripada US 96 tu, terus dapat peluang untuk bersama Astro. Bukit Jalil, pejabat Bukit Jalil Astro tu pun masih belum buka. So kita di PJ, di Wisma Ali Bawal, Jalan Tandang. Kemudian masuk sebagai macam software engineer je. Kemudian 98 Astro Super Sport nak dilancarkan. So kebanyakan staff yang awal tu semua daripada luar negara lah. Daripada UK, New Zealand, Australia dan sebagainya. So adalah staff-staff yang lokal. Masa tu kita start dengan 3 orang, baru start. So masa tu saya fikir saya nak masuk dalam bidang. Sebab dalam hidup saya ni kan, saya hobi saya minat 2 benda. TV dengan sukan. So bila Astro Super Sport tu ada, so ada peluang lah untuk involve dalam kedua-dua tu, TV dengan sukan. So di Astro Super Sport sekian lama sampai tahun 2000. Lepas tu kita buat keputusan bila Astro Super Sport masa tu tak pegang lagi hak siaran EPL dan makin kurang konten bola sepak yang dipunyai oleh Astro sendiri. So kita keluar, set up company sendiri dengan kawan-kawan Astro. Buat game show pula. Untuk NTV7. So kita buat Who Wants to be Millionaire. Kita sebab NTV7 masa tu baru kat situ. Pernah dengar lah. Ini lah orangnya. So company masa tu nama Illusion SK. So di Hartamas. So kebetulan pula NTV7 baru retrench semua staff production dia. Tapi tiba-tiba dia beli hak siaran untuk produce
game show. Who Wants to be Millionaire, Family Feud masa tu, Family Ceria kan. Oh ya. Dan Hugo lah, apa benda, macam-macam lah. So dia kena cari pihak luar untuk tolong dia produce. Betul. So kita geng-geng Astro tu dulu sebelum tu buat apa ni, apa tu, Wheel of Fortune tu apa, Roda Impian. Roda Impian apa Roda semua tu Impian. dah biasa. So kita orang masuk untuk buat semua production yang bukan drama di NTV7. Okay. So dalam masa yang sama kita berniaga hak siaran bola sepak lah, especially UEFA Champions League, UEFA. So jual beli lah. Maksudnya kita dapatkan hak siaran daripada luar dan jual di stesen TV di Malaysia, Indonesia dan Myanmar. Ini sekitar tahun Myanmar bila apa ni? ada? Awal 2000. Awal 2000 sampai lebih kurang 2006 macam tu, saya kata okey lah, tak boleh lah setakat jadi broker buat jual beli hak siaran saja. Production NTV7 pun masa tu dah berhenti, bagi dekat company lain. So kita nak kembangkan lagi perniagaan tu, saya bercakap dengan kawan-kawan lain pula di Sportswork. Sportswork di Hartamas jugalah. So banyak konsultan dalam sukan. Okay. Maksudnya ada klien-klien kat Malaysia ni yang macam Telekom Malaysia, Sime Darby, TNB yang berbelanja besar dalam sukan. Ya. Tapi dia ada masalah sebab bukan apa semua staff dia faham sukan. Ya, ya. So kita offer servis tu untuk dia. Bila dia decide nak belanja katalah 10 juta ke 15 juta, macam mana nak bagi perbelanjaan tu kena pada tempatnya. Macam nak suaikan, okay, TNB dengan hoki ni apa nak kena buat, nak kena belanja kat mana supaya investor-investor ni semua apa ni taklah kena Dia hanya melabur saja. So Sime Darby, Maybank, Dalam bahasa mudahnya takut diorang kena tipu lah. nak cakap tapi tak terkeluar tadi. Saya cakap kan. Tak terkeluar tadi. So macam Maybank ada sekali tu kita dia invest badminton buat pertama kali masa tu kan, dalam 40 juta, deal dia 3 tahun. So kita tolong buatkan paper apa semua, letakkan KPI dan sebagainya. Telekom Malaysia masa dia labur dalam bola sepak. So kita banyaklah di belakang tabir dengan FAM, dengan KBS apa semua yang menemukan. Sampailah sekarang. Sampailah sekarang kami masih jalankan bisnes tu sebagai penasihat dan juga sports marketing agency untuk KBS, untuk MSN. Satu-satunya agensi yang dapat orang kata apa, approve daripada MOF untuk buat kerja-kerja mencari dana untuk sukan, untuk KBS. Untuk KBS. Macam zaman dulu kita tengok tak ada social media lagi, dan zaman sekarang dah ke arah social media lah. Mungkin ada cabaran sedikit lah, perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Sangat berbeza. Dari segi perbelanjaan dia, kalau dulu very traditional lah kan. Okay, you nak keluar iklan, you deal dengan Dulu masuk TV pencapaian besar lah. Sekarang kan? sekarang So, macam ada PR dengan apa ni, advertisement slot yang kita nak purchase. Itu saja basically. Sekarang dengan social media semua kan. So dia banyak aliran lah, banyak benda yang kita boleh buat dengan investment tu. So kita pun ikut peredaran zaman. Dari segi menasihatkan klien pun macam tu juga. Contohnya dulu, okay, kalau nak kena jadi broadcast sponsor, kena pergi dengan TV station saja. Tapi kita kata why not you ada katalah YouTube channel sendiri untuk carry game-game yang mungkin dekat apa ni, TV station yang mainstream tu tak nak tunjuk sebab kos kan. Sebab kos kan. So bukan dia pilihan buat, pertama. So dia buat sendiri dan sebagainya. So macam-macam lah. Macam-macam. Kemudian lepas tu dah habis dah, orang kata apa, dah cukup tepu dah dengan bisnes yang macam tu. So kita provide khidmat nasihat untuk technical pula. So bila kita draft, bila YBKJ masuk ke Kementerian Belia dan Sukan tahun 2013, kita disuruh cadangkan sesuatu untuk meningkatkan kualiti bola sepak negara. So kita buat draft, kita tanya ramai orang pendapat apa semua tu, jumpa FAM lah, AFC dan sebagainya. Dan kita cadangkan, kata okay,
benda ni yang nak kena buat. Ini penyakit dia, ini ubat dia nak kena buat. So bila kita bentangkan balik kepada menteri tu, dia cakap okey, kita fokus buat pembangunan sahajalah. Kan? Atas-atas ni high performance apa semua ni, first team, national team semua ni FAM dah ada. Tapi kita memang pembangunan agak tak tersusun masa tu. So maka lahirlah National Football Development Program atau program pembangunan bola sepak negara yang dilancarkan 2014. Kemudian adanya Akademi Bola Sepak Negara Muhtar dan sebagainya, NFDP lah, sampai tahun 2019 bila kerajaan bertukar. So dan masa tu saya di Sportsworld tapi disuruh buat full time sebagai CEO NFDP. So terpaksalah masuk dan jaga NFDP sehinggalah kerajaan bertukar. So saya pun saya rasa macam saya buat pertimbangan sendirilah, saya kata. So saya resign lah, keluar. So lepas keluar 2018, 2019 tu berkontrak dengan FA Cambodia sekejap dalam 6 bulan macam tu. Dia orang nak replicate apa yang NFDP Malaysia buat kat sini, NFDP nak buat kat sana. So buat dekat. So awak stay Cambodia ke? Tak ada. Dari sini lah. Kebetulan masa tu 2019 tu dah secara remote je. Okay. Mula-mula saya tak terima, tapi dia sekali tu General Cambodia ni dia kata okey, datang bawa pasport pergi Cambodia. Dia suruh pergi Subang kan. So naik kapal terbang pergi terus. So meeting dia sediakan semua. Kita cakap kita tak tahu kan. Saya tak pernah ke Cambodia. Saya tak tahu macam mana. Saya dengar-dengar je lah kat sana, general ramai apa semua tu. Kita tak berani lah. So kita kata kalau nak buat secara remote, kita boleh bagi nasihat melalui phone ke conference call ke apa semua tu, okey lah. Tapi nak juga pergi kat sana. So 6 bulan set up. Lepas tu dalam masa yang sama Kaisuke Honda masuk. So dia jadi seolah-olah macam pengarah di situ. Lepas tu habis lah. Oh, itu cerita di sebalik Kaisuke Honda tu So yang kalau nak tahu sebab apa Cambodia sekarang boleh bersaing di ASEAN pun di bawah umur tu, hasil daripada program pembangunan yang kita susun kembali. Orang tahu tak cerita ni? Tak. Eksklusif di sini. Aku pun tak tahu. Itulah. Yang kita nampak Honda tu. Kira masa tu sempatlah bekerja sekali dengan Honda tu ke macam ni? Masa kita interview, bantu dia orang untuk interview candidate tu, kita tanyalah mana arah yang kau, apa kiblat dia orang, nak main macam mana. So selalu dia sebut Jepun. Okay. So kita tolong carikan kandidat yang sesuai dengan tu lah. So kebetulan pula ada beberapa kandidat termasuklah Honda. Dan dia pun masih nak bermain masa tu. Dia nak jadi seolah-olah macam player manager. So dalam masa yang sama kita suruh minta dia jaga juga ataupun pantau program pembangunan kat sana. Okay. Bila habis tu selesai lah. Sebab kalau saya nak ada kat situ, saya ada masalah komunikasi. Geng-geng Jepun yang dibawa kat sana tu susah nak bercakap. Dia orang English pun tak apa-apa ni. Betul, dia orang sama dia orang. Jadi macam mana communicate dengan dia orang time tu? Dia bertahan dekat sebulan 2 macam tu. Lepas tu saya kata macam alamak susah. Ayam cakap dengan itik kan. Tak boleh ni. Time tu tak ada Google Translate kan? So dalam masa yang sama pula ada kawan-kawan dekat Selangor FA masa tu cakap okey, kita nak buat betul-betul ni, nak plan, boleh tak bagi sikit pendapat macam mana nak corporatekan syarikat tu dan menjadikan so daripada tahun 2000 ujung 2019 sampai sekarang lah. So saya jaga pembangunan di Selangor, maksudnya FA ke FC? FA lah. FC. Masa mula FA, belum ada FC lagi. So sekarang ni dah dengan FC semenjak ujung 2019 sehingga sekarang jaga pembangunan dia daripada skuad bawah 23 sampai ke bawah lah, ke akademi dan sebagainya. Alright. Maksudnya masih memang berliga-liga dalam industri sukan ni, bola sepak terutamanya, mungkin daripada sudut media, pembangunan pasukan dan sebagainya juga. Sebab saya memang kenal rapat, ikut rapat sejak di program NFDP lah Safirul ataupun kita panggil SAF lah kan. Okay, mungkin di sesi
siapa sangka pembangunan Cambodia sebenarnya diukir oleh anak tempatan, dia punya blueprint Tak adalah okey sangat kita. Saya punya ni. Impress betul tu. Okey lah tu kan. Kita bantu tengok ada setengah orang dia suka bila dia datang daripada Perancis ke daripada mana, dia ingat benda yang dibuat dekat sana tu sesuai untuk dibawa ke sini. Okey. So sepatutnya bila kita pergi sana tu kita tengok dulu macam mana struktur dia, apa yang sesuai untuk dia. So macam kita custom make untuk dia lah. Custom make untuk dia. Tak semua yang kita buat dekat sini boleh kena kat sana. Ya, mesti kena ikut acuan tempatan jugalah kan. Betul. Sama lah. Malaysia juga, buat kesilapan tu tak? Malaysia ada buat kesilapan tu tak? Jujurnya lah, sebab awak yang membawa juga DNA luar ketika di NFDP kan. Okay. Beberapa nama besar tu masa setelah kan. Yeah. Adakah kita buat kesilapan tu? Mereka ingat mereka bawa sesuatu DNA dari luar tu. Di Malaysia kita pun terikut DNA diorang, tapi diorang tidak mengadaptasi kepada kita punya culture ni. Pendapat saya, kita masih buat kesilapan tu sampai sekarang. Sebab kadang-kadang bila kita bawa nama-nama besar yang kalau dia masuk pun dia nak bawa semua yang dia percaya kan, staff-staff dia yang percaya masuk tanpa melihat apa kesesuaian dalam negara kita, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah. Sebagai contoh kan, kalau tengok aset kita dalam bola sepak kan, kebanyakannya pemain terbaik kita okeylah, boleh argue. Tapi setakat ni Arif Aiman dengan Faisal Halim. Okay. Kan? Okay. So dua-dua ni di posisi mana? Profil badan dia orang macam mana? Bila dia orang 12 tahun, dia orang kecil macam mana? Sangat. So kita tahu aset kita ialah pemain-pemain yang begitu. Tapi bila masuk contohnya daripada Korea ke apa ke masuk, dia expect kita kena paksa buat player yang berprofil yang berbeza. Okay. Kan? Seperti Semua dia nak lah. fizikal, tegap, berlari ke sana. Okay. So dia akan jadi susah. Sebab itulah sekarang ni kita dengan mudahnya cari naturalisasi je lah. Sebab kita nak groom player-player yang bawah untuk dapat yang macam tu, memang takkan dapat lah. Memang takkan dapat. Kalau kita Jepun, dia tak risau semua tu. Betul. Dia tak risau. Dia fokus kepada kebolehan dan kepakaran yang dia rasa ada di kalangan pemain tempatan dia. Dan dia buat benda tu. Jepun, DNA dia tak pernah bertukar. Daripada 30-40 tahun macam tu, dia hanya tingkatkan intensity, tapi still dengan short passes, dengan positioning play yang baik. Betul. Apa semua tu. Nipi player doang. Ya. Sebab kalau kita nak main ikut kederat, bila kita sampai ke satu tahap, contohnya dengan New Zealand yang berfizikal semua tinggi macam tu, memang takkan boleh pergi. Memang takkan boleh pergi. Kena guna kekuatan yang ada terlebih dahulu. Tapi bila sekali-sekala tu dapat, ada satu warisan ada kat sana, bonus lah. Kan dia boleh bantu di macam selalunya position nombor 9 kan, forward kan. Yang memang macam mana pun you nak yang fizikal yang baik. Kalau ada tu bonus. Tapi jangan ganggu pembangunan tempatan yang lain untuk menjadi sebagai orang kata apa? Base kepada tim tu. Itu kita masih kadang-kadang bila kita ambil kepakaran teknikal dari luar tu, dia akan bawa ikut dia punya school of thought lah. Kan? Kalau dia datang dari Jerman ke apa ke, nak bawa tu, nak jadikan dia ke sini sebelum dia faham raw material kita macam mana. Lepas tu bila saya masukkan saat Syalalin ni pengarah teknikal NFDP start 2016 tu, saya cakap kata tak payah bimbang pasal nak pilih DNA apa yang ada dulu. Tengok dulu bagaimana dalam saya bagi dia tengok setahun dulu. Pergi jalan semua seluruh pelosok Malaysia, tengok apa jenis raw material yang kita ada. Kan? Takkanlah kita ni kalau nak tanam sayur kan, kita boleh kobis apa semua tu kan. Tiba-tiba dia nak buat avocado. Avocado kat situ. Tak kena. Avocado mungkin cantik kat Eropah. Ya. Tak kena lah kan. So itu salah satu, itulah you sebut benda tu memang salah satu kesalahan
yang selalu kita buat sampai sekarang ni lah. Jadi Cik rasa pendekatan apa yang kita perlu buat balik lah kalau kita nak perbaiki semula perkara ni? Pembangunan tu kena jalan. Tapi pembangunan ni kena ada satu prinsip. Kalau prinsip cara kita nak bermain tu, kita nak tekankan benda tu daripada umur 13 ke 17 tu, dia tak boleh berubah pendekatan tu yang secara dasarnya, tak boleh berubah dalam 2 tahun nak kena ubah, 3 tahun nak kena ubah. Hari ni kita buat macam ni, lepas tu lagi 2 tahun nak kena ubah macam lain. Kita kena buat benda tu kan sekurang-kurangnya 10-20 tahun je pun buat 30-40 tahun. Steady je. Kalau dia kena pun kena bantai ke dekat Europe ke apa semua, every time World Cup kena ke, dia akan teruskan dengan konsep yang sama. Cuma dia tambah baik sikit, sana sikit, sini sikit. Tapi dia punya liga pun, dia punya profil pemain tempatan dia tak pernah berubah dari dulu. Memang style semua memang macam tu lah. Sampai dia jadi berharga, pemain-pemain dia jadi ada harga di Eropah. Betul. Dengan profil dia orang yang Betul. yang ada. Sebab ada satu grafik ni, sebab Saf cakap pasal Jepun kan. Ada satu grafik ni tunjuk skor Jepun 2000, awal 2000 dulu lah. Berbanding dengan skor Jepun sekarang ni. Dulu awal 2000 semua main kat Jepun. Skor yang sekarang ni semua main dekat Eropah. Dia punya first 11 kan. Jadi itu sebab kerana mereka percaya kepada apa yang mereka ada lah. Mungkin kepercayaan itu kita sebab ketika saya bertuah sebab NFDP 2014 kan, dah maksudnya dah 10 tahun lah. Dan itu juga adalah waktu mula-mula saya masuk dalam industri. Jadi saya masuk industri dan diperkenalkan dengan program NFDP tu, saya rasa macam NFDP ni mungkin adalah jawapan kepada ke mana hala 17 sepak Malaysia yang cacar merba sebelum ni. Sebab saya buat report pasal peristiwa hitam 94. Ingat tak rasuah dulu kan. Jadi itu waktu detik hitam bola sepak, orang kata tak ada masa depan lah. Lepas tu bola sepak kita macam tu je lah. Hanya dengan siapa menang Piala Malaysia, power dah time tu. Lepas tu ada NFDP ni, dia macam bagi harapan tau Saf. Bagi harapan bahawa satu hari nanti kita boleh pergi. Kita boleh pergi sebab mesti kita nak tengok Malaysia main World Cup-nya masa jangka hayat kita ni kan. NFDP bagi harapan tu. Selepas 10 tahun ni Saf, masih ada harapan tu. Walaupun awak mungkin dah keluarkan lah, tapi awak adalah pemula kepada NFDP ni. Tetap akan ada darah, kalau Toreh ni keluar NFDP tu kat darah ni. Ada harapan tu Saf? Saya lihat benda ni macam ni lah. Sebab walaupun dia sudah 10 tahun, adakah kaedah yang digunakan dalam masa 10 tahun tu ditukar ganti ataupun dikurangkan ataupun dibuat lebih baik dalam jangka masa 10 tahun tu? Kalau ada sebarang gangguan masa kita start mula buat NFDP tu, harapan tu pada saya personally adalah amat besar. Nampak? Bahawa lepas 10 tahun tu kita mungkin akan ada something lah. Akan ada something yang kita produce. Yang kita produce. Tak kira dari segi kejayaan team ataupun player yang boleh diketengahkan luar Malaysia. Luar Malaysia. Harapan tu besar. Tapi lepas saya keluar, lepas tu kita dengar apa yang terjadi dengan NFDP dan sebagainya, ada perubahan sikit macam tu macam ni, pertandingan dikurangkan, mungkin sebabkan kos kan. Saya tak kata benda tu salah, benda tu jadi mangsa keadaan. So pada saya program tu tak stabil dalam masa 10 tahun tu, dia tak stabil. Kalau stabil dan kemudian gagal, kita boleh cakap kata okey lah, memang ramuan yang korang buat ni memang tak kena lah kan. Tapi kita tak boleh nak measure benda tu sebab dia tukar-tukar lah. Kan? Saya rasa kalau tukar, kalau dulu masa awal 4 tahun budak-budak AMD semua kita selalu exposekan bawa pergi Europe dan sebagainya untuk diorang dapat pengalaman. Tapi sekarang dah mungkin kurang ke sana. So macam mana benda tu nak jadi steady dan lebih baik? Kan? So saya nak kata selagi ada program tu, selagi ada pelaburan kerajaan untuk buat program tu, akan ada kejayaan-kejayaan. Tapi kalau dia akan makan masa lah sikit. Dan kena ada ketetapan yang benda ni tak boleh tukar. Kalau kita sign technical director contohnya kan,
untuk memastikan dia jangan bertukar sangat, kita sign panjang lah. Jangan sign setahun dua macam tu. Betul. Kan? Sebab pembangunan ni dia KPI dia tak boleh tengok dengan result saja. Saya bagi contoh Arif Aiman lah. Ya. Standard. Kan? Waktu dia dalam program. Cuba cerita sikit Dia sebab ada mungkin turun orang tak naik tahu dia. Arif Aiman ni. Dia Dia bukan first team kan? Dia pada masa kita jumpa dia 2000 sebelum NSDP tu dah start program My Kids. My Kids tu sebab bila kita menang AFF, lepas tu kerajaan masa tu bagi 10 juta. Dia kata untuk buat pembangunan. So dia orang plan lah apa nak buat dengan 10 juta tu. Muncullah pusat-pusat My Kids di seluruh negara. So masa Arif Aiman umur 10 tahun, 11 tahun macam tu, dapat dia. So ketika 10-11 tahun tu dia memang jadi top talent tau. Dia memang dah outstanding dah. Outstanding masa tu. Tapi masa tu kita selalu melihat pemain bola sepak ni dari segi okey lah. Dia 10, 11, 12 dia okey lagi. Size dia apa semua dia boleh cope lagi lah. Dia boleh cope lagi. Dia jadi top. Bila umur 12 nak masuk 13-nya, yang lain-lain dia punya teammate semua dah lebih besar daripada dia. Dia tinggal dia yang paling kecil. So dia dah tak boleh buat benda-benda yang dia buat selama 2 tahun macam tu. Dia rasa sukar. So bila masuk umur 13, 14 dia struggle. Kan? Masa Tiong Kim yang punya DNA masa tu yang memerlukan kepantasan fizikal sebab main cara dia kan 4-4-2. 4-4-2 flat yang memang nak kena pergi je kan. So dia 4-4-2 tu Arif dekat kanan juga. Ya. Masa 4-4-2 tu Arif Tak, Aiman. dia tak pernah. Dia always number 10, number 8 di tengah. Okay. Dia midfield tengah. Dia tak Okay. pernah main wing masa dekat AMD bawah. tak pernah. Okay. Memang itu position dia. Tapi dia very good with the ball apa semua tu memang tak pernah berubah. Sampai so dia selalu parents dia pun selalu tanya saya boleh tak ni struggle cari tempat lain ke nak keluar daripada AMD dan sebagainya. Sehinggalah sampai masa dia form 4 tu dia kata memang tak boleh pergi dah lah. Dia tak boleh compete dengan tim yang ada Haris Haikal, Luqman Hakim apa semua ni anak botak tu Mario semua dia kata dah tak boleh dah tak boleh pergi. Dia kata dia tak dapat game. So saya actually call Alistair dekat JDT masa tu ada tempat tak untuk dia. Tapi manakala masa tu size dia masih kecil. So even JDT pun berfikir banyak kali boleh ke tak ni nak ambil bagi tak nak ambil. So di hujung umur dia 16 tahun masa dia form 4 tu okey alhamdulillah dia pergi JDT. So bila umur 17 tu dia dah ada kat JDT. Kebetulan pula sebab tu je kata setiap pemain semua ni ada progress dia sendiri. 18, 19 baru dia ada size dia tiba-tiba naik. Walaupun sekarang ni masih kecil tapi tu consider dah okey lah. Ya, tapi disebabkan IQ bola sepak dia tu dah digilap banyak. Tu sebab tu dia sangat selesa dengan bola. Dan kebetulan pula JDT kata cuba dia di wing. Dikelilingi oleh semua pemain import dengan ni berkualiti. Pemain tempatan pun yang berkualiti supaya dia boleh operate dengan mudah. Sebab tu dia MVP Liga Malaysia daripada umur dia 19. Betul. 19. So tak semua cerita akan jadi cerita Arif Aiman. Kita kena faham satu benda. Kalau PSG ke Bayern Academy ke, tiap-tiap batch tu mungkin kalau ada seorang pun yang boleh cemerlang tu, kira alhamdulillah. Dia orang cakap sini macam tu. Tapi apa yang perlu saya sebutkan kat sini, tahun 2016 bila saya masuk saya bawa masuk Coach Saad Isyalalini tu, dia pernah tengok batch tu tengah training. Dia saja tengok daripada batch luar. Ni lah. Batch Arif Aiman, batch Luqman Hakim semua. Sebab dia squad A, squad B training sebelah menyebelah. Dekat MSN Bukit Jalil masa tu. Betul. AMD belum siap. Betul. So dia tengok dia kata, how come your best player tak ada dalam squad A? Dia kata. So dia tunjuk terus, dia kata Arif, this is definitely, dia kata your best talent. Dia kata Saat cakap tu 2016 dia dah cakap. Saya dengar dia cakap, kata okey lah, jangan bermimpi lah, saya cakap kat dia, kata memang budak ni tak boleh cope dah. Dia dah memang dari segi mental dia semua, dia dah tak ada hope dah untuk compete.
dengan batch dia sendiri tu. Dia tak ada hope. Lepas tu dia kata percayalah satu hari nanti dia kata tengok. Wow. 2016 Siapa kali kan? cakap. Bagi nombor saat kita confirmkan kenyataan. Dia boleh jemput pula dia. Sebab tu kali selepas tu tiap-tiap kali Arif Aiman berjaya dapat squad senior apa semua, orang kat sini kecoh pasal Arif Aiman, dia akan mesej saya lah daripada Algeria. Dia sekarang assistant coach MC Algiers kan, champion Liga Algeria. So dia akan cakap dia akan ingatkan saya banyak kali. I told you so. Dia cakap so banyak benda. Ni yang Haikal Danish dapat ni pun tu dia punya son lah tu. Betul. Walaupun kecil. Walaupun kecil sebab dari segi barangan tempatan, ini yang terbaik, profil yang terbaik yang kita ada. Satu dia akan memerlukan masa sedikit untuk dia berada di satu tahap yang dia boleh bersaing. Jadi benda tu macam general kepada profiling player pemain kita ke macam mana? Macam kita pemain-pemain kita ni akan grow, dia akan lambat sikit. Kan kita bila scout kan, biasa-biasa kita semualah macam biasa bila kita tengok game bawah 12 contohnya kan, wah budak ni laju dan besar dan gagah apa semua, sepak kuat. Sepak dia pun satu padang pun dia champion dia semua kan, semua ni kan. Dulu saya pun berfikiran macam tu. Sebagai contoh, kalau ada defender badan tegap kuat apa semua kan, bola datang dia sepaknya balik keluar kan. Wah, semua orang tepuk tangan macam semua. Parents kat tepi pun, wah, coach pun kat tepi cakap, yes, good job. Tapi di NFDP, masa saat dia tak tengok benda tu. Dia akan tengok defender yang cuba kontrol bola dan main bola balik ke goalkeeper ke balik ke tepi, walaupun dengan cara dia buat macam tu, dia akan membuat satu kesilapan, akan kena gol. Tapi yang tu diutamakan sebab dia kata yang ni boleh asah lagi. Sebab dia selalu nak bermain dengan bola. Yang tu dia akan sampai ke satu tahap dia tak boleh buat, dia tak boleh buat apa dah kecuali apa yang dia buat sekarang ni. So benda-benda ni kena ada mata-mata yang pakar untuk tengok. Kita nak senang, kita tengok okey, ni laju, ambil. Ini besar, ambil. Defend. Defend. Ni ada bola, captain. Ya. Lepas tu bila nanti nak satu hari nak main national team, kan? Korang tak boleh cope lah dengan pemain-pemain Asia Barat, dengan pemain Europe apa semua ni, tak boleh sebab yang macam tu, selalu profil yang macam tu, dari segi IQ bola sepak dia tak berapa ni, dan flexibility kaki dia kurang. So asas dia bila dia dah besar dah tak boleh tukar dah, dah memang tak boleh, memang kaki kayu dia tegaknya kayu. tu je. Memang tegak macam tu. Of course lah kalau kita ada semua tu bagus. Yang tinggi, besar, IQ bola sepak bagus, fleksibel, mobile. Kalau kita ada semua tu, alhamdulillah lah, ideal lah kan. Tapi kita tak. Kita ada selalunya profil pemain yang ada semua tu, yang bermain bola sepak tak macam tu. Tak macam tu. Okay, Saf, 10 tahun NFDP, antara nama-nama yang kita kerap ingat lah Lokman, Arif, Sik kan. Siapa lagi Saf yang sekarang ni masih yang awak akan ingat bahawa ini budak aku masa NFDP? Itu ke? Saya sebenarnya kan, bila orang selalu bercakap tentang batch tu, batch dengan Tiong Kim tu, in fact staff-staff di NFDP masa saya pun masih lagi bercakap tentang batch tu. Tapi masa tu lagi saya dah tahu kalau NFDP ni program dengan dia orang, kita hanya dapat dia orang daripada umur dia orang 11, 12 macam tu, batch tu. So saya tahu batch-batch yang selepas tu akan jadi lebih berkualiti sebab dia start lagi muda. Kan? Lepas program tu panjang. Okay, betul. Kan? Pusat-pusat NFDP semua bila dah full jalan, kita start dengan budak-budak 7 tahun. So bayangkan 7 tahun dengan budak yang start 12 tahun. So geng-geng Hari Haikal, Luqman apa semua ni start 12. Okay, 12, 11 macam tu dia orang. Ini budak-budak yang start 7 tahun, of course lah, logik lah dia orang mesti lebih baik. So saya memang tak pernah tumpu kepada satu batch saja. Saya memang tahu kata kualiti yang lepas-lepas tu sebenarnya lebih baik, tetapi disebabkan satu Malaysia masa tu attention kepada squad tu je. Yelah. Maka kita hanya ingat player-player yang kat situ je. Kan?
So saya yakin akan yang batch yang bawah ni ada yang lebih baik daripada dari segi defender, mungkin ada yang lebih baik daripada Haris Haikal, akan ada yang lebih baik daripada Arif Aiman, akan ada lebih baik daripada siapa lagi, Zikri, kan, siapa daripada Sik Izhan, apa semua tu akan ada lebih Cuma baik. saya sedih awak tak sebut nama Lokman dalam perbandingan ni. Okey, sebab tadi kita bagi contoh kepada Arif Aiman punya cerita. Tapi kita tak boleh lupa kepada contoh cerita Lokman. Lokman sangat potential masa saya mengulas, masa awak dekat situ, game di Bukit Jalil, even di luar negara pun adalah Lokman. Ini salah satu What went wrong? Inilah salah satu benda yang saya belajar juga. Kalau masa umur 15, 16 apa semua tu nampak macam ada potensi, tak semestinya perjalanan dia akan jadi Indah macam tu. tak. You kena tahu dia akan jadi macam lain pun ada. Dari segi Luqman, pada pendapat saya personally lah, sebab saya terbabit untuk juga cuba bawa dia keluar. Masa tu kita dahagakan pemain-pemain yang untuk dibawa keluar. Main luar. Untuk main luar kan. Sebab seluruh negara pun dengan NFDP sekalipun kita cakap memang dream kita ialah untuk bawa. So kita cuba dengan batch pertama. Kebetulan pula nak jadi cerita masa AFC bawah 16 main kat sini, Luqman meletup jadi top scorer walaupun hanya bermain dua game. Tak, dia dapat kad merah masa lawan Thailand. Betul. So dia dapat main lebih kurang 2 game macam tu. First je. game dia 4 biji kan. Dan terus top scorer. Menang dengan Tajikistan 6-2 dan Tajikistan tu naib juara. Kedua-dua yang pergi final adalah from group kita. Betul. Jepun champion, Tajikistan naib juara. So dia walaupun kita tak lepas kan, tapi positifnya kalau tengok betul-betul ialah yang tu lah. So Luqman meletup. Bila Luqman meletup dekat AFC, setiap kali AFC punya ni akan ada pegawai-pegawai FIFA apa semua ni yang buat report kan. Ada juga pihak-pihak lain yang buat scouting. Sebab tu yang dia boleh masuk top 50 talent world ke apa semua. Sebab kan ada orang masa tu yang tengok dia tengah meletup masa tu. Okay. Sebab tu nama dia jadi naik. So bila nama jadi naik, kebetulan pula kita ada orang Malaysia yang tuan punya kelab di Eropah. Okay. So dia pun rasa confident. Okay, kita boleh bawa masuk Luqman. Kan? Saya cakap lah, kata yang paling penting bila keluar main umur 18 kan, bila dah keluar negara ialah penerimaan kelab tu terhadap dia. Maksudnya kalau dia coach tu betul-betul nak bagi keputusan dekat coach tu lah. Betul-betul nak. Tapi mungkin kita sedikit teruja untuk bagi dia main first team kan, padahal boleh bagi dia letak dia dekat under 21 ke Betul? apa ke. Sebab dia pernah sekali tu turun main under 21 sekejap terus score. Kan? Tapi dia dapat kurang minit permainan dengan KVK first team. Sebab Belgium punya Premier League, liga tertinggi di Belgium, kau nak dapat permainan macam mana? Betul. Kan? Liga-liga yang dah keluarkan banyak pemain-pemain yang world class. Kan? So kau kena realistik sikit. Kemungkinan kekesalan saya ialah mengapakah kelab tu tak bagi Luqman grow dengan tim yang bawah umur. Jangan push sangat dengan first team. Kan? Kita dah tak ada say dah time tu. Kita tak ada say. Tak ada, dia dah pergi. Memang sepenuhnya. Luqman pun ada agent sendiri apa semua yang berpekalan di UK apa semua tu. Memang dah sign dah. So up to the club lah dia nak guna macam mana. Kan? So dia nak guna macam tu, kita dah tak ada say lah. Nak nasihat tu boleh lah, setakat nak nasihat tu cakap kata boleh tak Luqman cakap dengan coach, cakap kata bagi tu main. Saya dah try dah. Kebetulan masa tu COVID pula, liga bawah umur dia pun tak berapa jalan. So habis lah. Dia setakat nak mempertarungkan nasib dia dengan first team saja. Tapi satu benda yang sangat bagus tentang Luqman Hakim, sebab dia tak nak balik. Kita sign kontrak dia masa tu, dia sign kontrak 5 tahun kat sana sebab semata-mata nak bagi kontrak panjang supaya dia tak balik Malaysia. Dan dia pun cakap kata saya tak nak balik lah. Boleh lah loan saya pergi Jepun ke mana ke. Kalau boleh tak nak balik Malaysia. Sebab? So semangat dia. Dia nak berjaya juga. Dia nak berjaya juga. Dia nak buktikan sesuatu juga. Tapi progress dia tu agak tak memberangsangkan lah. Itu memang hakikat yang kita kena terima.
Dan begitulah hakikat pembangunan bola sepak di mana-mana pun. Kadang-kadang kita nampak kawan ni dan kita harapkan dia nak naik, tapi sebenarnya ada lain yang lebih berpotensi. Ya. Kita kena selalu tanam dalam kepala, kalau dia berjaya pun 16 ke 17 ke apa ke, bukan semestinya dia berjaya ke atas. Saya boleh pergi 3 jam kepada podcast sebegini. Sorry lah, Bila dengan Saf cakap ni. banyak sikit. Ada apa nak tanya ni? Tak, kalau ya. last lah, kalau dengan situasi sekarang Luqman macam ni kan, adakah dia akhirnya akan dapat juga, berjaya juga akhirnya? Dia untuk seorang pemain bola sepak macam kita juga kan, bila dia dah jadi bola sepak profesional, maksudnya dia makan gaji dengan bola sepak, benda yang pertama sekali dia kena fikir ialah dia punya periuk nasi lah. Betul. Kan, dia punya periuk nasi dia nak kena fikir. Untuk dia sambung datang, katalah contohnya dia balik ke sini untuk bermain, saya rasa tak ada masalah untuk dia dapat tempat di mana-mana tim yang ada sekarang. Tak ada masalah. Tapi sebab harapan kita pada dia tu seolah-olah dia satu hari akan jadi macam world class punya star tu, sebab harapan kita. So kita rasa macam balik sini gagal. Gagal lah. So kalau Luqman gagal, NLDP gagal lah. So semua benda gagal. So bila kena review, nak tukar pula, nak tukar macam ni, tukar macam tu, padahal tak boleh kayu ukur program, tak boleh letak kepada Luqman Hakim. Kena tengok yang lain-lain yang kita mungkin terlepas pandang. Yang kita terlepas pandang. Ada benda-benda yang positif, ada benda-benda yang negatif. Tapi jangan kita assume kata apa ni, habis duit kerajaan je lah buat benda ni kan. Dapat pun Luqman Hakim macam ni punya player kan, baik balik. Bayangkan nanti katalah ditakdirkan Luqman balik, katalah musim depan dia balik kan, mesti ada punya social media, apa ni, duduk kat luar negara apa semua ni, last balik sini je, main dengan ni, main dengan tu. So kita tak membantu dalam dia punya progress. Kita tak membantu langsung. Itu lagi menjahanamkan lah agaknya. Saf, okay. Tadi awak ada sentuh sikit tentang naturalisasi ni. Awak juga terlibat dalam scene bola sepak tempatan ni dah lama juga. Menjahanamkan bola sepak kita, naturalisasi ni sekarang, terutamanya kepada pembangunan pemain-pemain muda ni. Kita tak boleh anggap sebab Arif Aiman berjaya membuktikan, salah satu contoh, dia tetap ada dekat JDT First 11 walaupun dikelilingi oleh 10 pemain import dan naturalisasi. Itu kejayaan. Tapi tidak semua orang jadi pemata macam Arif Aiman tu. Adakah ianya mengganggu pembangunan kita ni juga? Masalah saya dengan naturalisasi, tak kiralah heritage ataupun pemain luar dengan kerakyatan luar yang main kat sini dan dapat boleh dinaturalisasikan, ialah kalau semua orang fokus dengan pembangunan ni, buatlah apa nak buat naturalisasi ke apa ke, tak ada masalah. Saya tak suka bila kita kalih kepada nak cuba nak dapat juga naturalisasi ni, sampai setengah-setengah orang tu hidup dia seolah-olah tiap-tiap hari aku nak cari juga pemain darah warisan dekat serata dunia ni yang mana ada darah Malaysia sikit, setitik pun. Itu je kerja aku. Tapi dia tak ambil pusing langsung tentang bakat tempatan. Saya memang tak setuju. Sebab naturalisasi ni macam drug lah, macam dadah lah. Kan? Memang semua orang cakap kata, ni pendekatan jangka pendek je. Sehinggalah kita dapat ni, kita boleh ni. Buat masa ni kita naturalisasi lah sebab kita nak pergi World Cup. Kan? Mesti nak kena dapat kualiti yang lebih baik jangka pendek. Semua orang yang, sorry lah cakap, kebanyakan yang ambil dadah semua memang macam tu lah. Alah, ni sekejap je aku nak enjoy. Kan? Lala sangkut sampai ke tua. Betul je ambil dadah. Betul. Sebab dulu pun saya pernah cakap, saya pernah tulis lah, benda ni dia ibarat candu lah. Ya, candu. Tapi kalau macam ni, adakah dia buatkan pasukan ni, pasukan di negara kita ni malas nak hasilkan bakat muda? Saya rasa taklah kepada pasukan sangat. Kepada pasukan ni, dia berfikir untuk kelab dia. Kan? TMJ dan JDT, dia berfikir nombor 1 JDT. Macam mana pun aku nak kena bersaing di Asia. I need all the goods yang membolehkan aku bersaing di Asia. Kan? Kalau semua pun pakai import, kalau semua memakai import, dia boleh menjanjikan, betul,
Result, ya. So objektif dia tu clear. Ya. Kita tak boleh nak challenge kat, sebab objektif dia memang macam tu. Okay. So kalau nak buat macam tu fair lah. Okay. Tapi untuk negara, untuk national team, kita kena berfikir macam lain sikit. Sebab kita nak cari satu benda yang sustainable. Sustainable ni bukan okay buat budak ni, lepas tu cepat-cepat je nak cakap kata sebab budak dia ni dah main dekat luar, automatik lah dia lebih baik. Tak boleh. So dia kena ada pengetahuan yang luas tentang bakat tempatan dulu untuk benchmark kan. Kalau orang yang dia bawa masuk tu, bila dia present kita, ni benchmark dia, kalau tempatan yang ni je tak, dia menyeluruh, dia punya detail tu okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lupa dah soalan apa tadi. Kelab malas. Ulang balik. Malas. So kelab kat Malaysia ni, Candu lah ni. kelab kat Malaysia ni, kalau kita ekosistem kita macam dekat Europe apa semua, di mana jual beli pemain tu ada hasil untuk kelab, bolehlah kita nak bercakap pasal tiap-tiap kelab ni kena produce pemain. Ya. Tapi ekosistem kita tak encourage benda-benda tu berlaku. Kan? Maksudnya kalau di Perancis tu kan, saya bagi contoh saat masa tu, sorry saya bagi contoh saat sebab saya boleh bagi contoh yang saya tahu je. Betul. Dia pernah jaga bawah 14 PSG Academy. So dia ambil budak-budak yang PSG yang dipilih tu bila umur 14 ke 13 ke 12 ke, daripada kelab-kelab yang di Berada di Paris sana. lah. Di Paris dalam radius 100 km tu dia scout, dia dapat. Satu hari katalah bila umur 18, player yang dengan dia tu dapat sign kontrak profesional, ada nilai dan ada transaksi antara kelab. Katalah dia dibeli, saya bagi contoh Kingsley Coman dibeli daripada Juventus sebab PSG dah macam okey lah, boleh lepas lah talent ni kan, dengan ada harga katalah 10 juta euro kan. 10 juta euro tu diregulate, ada undang-undang di Europe untuk memastikan kelab-kelab yang terbabit untuk membangunkan Kingsley Coman tu dapat sikit daripada 10 juta tu. Daripada coach yang terbabit pun semua akan dapat juga? Dapat juga development fee dia. Sepanjang perjalanan tu ada something. Itulah yang membolehkan semua dia beria-ria nak produce players. Kat sini tak ada benda tu. Bukan dah dengar-dengar macam nak ada ke? Masih tak ada Okey, kemampuan kelab jadi satu masalah. Sebab bila kemampuan kelab tu kurang, dia hanya tahu bajet dia yang untuk digunakan untuk satu musim saja. Musim ni aku ada banyak ni, okeylah aku boleh sign player, dan semua kebanyakannya kontrak semua setahun. Okay. Kan? So kalau kelab lain nak pergi approach kelab tu nak beli, kan? Dia kata bagilah kontrak tu habis dulu, barulah, tak payahlah ada transfer fee. Betul? Kan? Kalau ada Main habiskan kontrak. So bila ada kontrak yang panjang-panjang ni, barulah jual beli tu berlaku. Kalau setakat kontrak setahun-setahun, dia kata budak ni tengah perform ni dekat Kelantan ke kat Terengganu, nak dia settle dulu. Tunggulah bagi dia habis kontrak dia. Betul. dulu. Itu pun belum tentu kontrak dia habis tahun. Iya. Masalah dia orang Banyak sangkut. Itu ekosistem kita tu tidak orang kata apa, tidak bagi motivasi untuk kelab-kelab yang kecil ke apa ke, akademi-akademi yang kecil untuk produce players. Okay. Yang dia orang hanya akan dapat setakat ni, katalah ada akademi dekat KL ni, ada player pergi trial kat JDT, dapat masuk akademi JDT, hanyalah kebanggaan. Itu je, betul. Itu boleh saja. post kat social media. Untuk Saya sokong. Untuk ekosistem ni dinamakan ekosistem sebab ada faktor-faktor ekonomi. Kan? Ekosistem sebab tu nama ekosistem. So setakat dalam bola sepak moden, setakat kebanggaan saja tak cukup. Ya. Dia kena ada insentif lain. Kalau tak sustain. Okey, Sam, mungkin soalan penutup lah Ya. Sebab awak pun terlibat dengan pembangunan bola sepak Selangor sekarang ni. Alang-alang kita cerita sikit lah Selangor tak nak sentuh isu-isu lain tu. Gaduh ke apa semua tak adalah. Selangor macam mana sistemnya untuk scout budak-budak muda ni? Macam mana Selangor dapatkan bakat-bakat muda untuk ada dalam setiap pasukan di bawah ni? Adakah dah proper caranya ataupun masih lagi dengan cara pemilihan MSSM semua segala tu, Sam? Segala benda yang dibuat di kelab, termasuklah dengan Selangor, ialah kena berdasarkan kepada apa bajet yang ada lah. So bajet yang ada tu kita akan fight supaya you
pastikan you letak banyak ni untuk pembangunan. Barulah kita boleh fikirkan apa yang nak dibuat. Nak bina akademi lah, nak buat tu, nak buat ni, sebab bajet tu limited. Kan? Lainlah kalau kelab-kelab yang tak ada limit. Kan? Kalau dia nak buat pusat latihan, ada Order dapat. order dapat. Tak. So kebanyakan kelab kat Malaysia ni, of course lah tak ada. Tapi kita kena usahakan supaya kita buat apa benda-benda yang perlu dibuat untuk pembangunan dan kurangkan sikit berbelanja dengan first team. So dekat Selangor, amalan dia setakat ni ialah balance. Dia punya expenses yang diguna untuk first team dengan untuk pembangunan tu balance. So Kita memang boleh cakap 50-50? tak semestinya, tapi menuju ke arah tu lah. Okay. Makin grow. Wow. So bila kita masuk mula-mula, bila saya masuk Selangor, so of course akademi tak ada. Kan? Akademi atas kertas banyak kelab semua ada. Sebab Sekolah Sukan Negeri Selangor tu dikira macam Akademi Selangor FC lah. Tetapi bila budak-budak dah dalam program NFDP umur 12 tahun yang cemerlang di Selangor, budak Selangor, of course dalam kepala dia nak pergi kat mana dulu? Kalau umur dia form 1, dia nak pergi ke AMD dulu. So kita tak boleh simpan budak ni sebab budak tu dia tahu AMD ni dengan kemudahan apa semua dan boleh pathway dia tu dia akan lebih baik. Goal dia ya. Takkanlah nak compare sekolah section 11 dengan AMD. Kan? So kita memang tak boleh simpan budak tu. So kita kena terima hakikat tu dulu bahawa di Selangor ni kalau player-player yang bawah 17 yang terbaik semua dah tak ada dekat sini. Semua kebanyakannya dekat AMD. Hakikat tu kita terima dulu. So disebabkan itu sebab tu bila budak-budak lepas 17 tahun nak sign untuk Piala Belia, kebanyakannya Selangor akan ambil budak mana? AMD. Budak AMD. Sebab kita terima hakikat bahawa yang lebih berpotensi tu ada di AMD. Kan? Kalau nak borong, orang kata nak borong AMD, sebab kita memang fokus untuk dapat talent yang kita rasa terbaik. Tak kira lah dia datang AMD ke SSN ke mana-mana ke, kita memang nak ambil yang terbaik. So kita ambil daripada AMD, ramai lah yang ada di Selangor. Dan dia orang kena perform kat sini. Kalau ada tiba-tiba ada satu bakat yang tak ada kat AMD, ada dekat Selangor, kita akan teruja cakap kata okay, definitely akan ambil. Kita sendiri pun akan teruja. Kan? Tapi kebanyakannya AMD lah. Tapi kita progress slowly. Kita kuatkan akademi bawah 13 tu dari segi kemudahan dan sebagainya, untuk meyakinkan player tu supaya form 1 tak semestinya dia pergi ke AMD. Dia boleh stay kat sini, lebih dekat dengan keluarga, dan latihan pun, lebih pendedahan pun kita bagi lebih kurang sama macam AMD. Terus sekarang ni apa yang kita nak buat tu yang tu lah. Yang tu perjalanannya lah ya. So kan trend dia mungkin makin kurang kita ambil daripada AMD setiap tahun, mungkin lebih daripada yang kita simpan kat Selangor. Lepas ni daripada Selangor sendiri perjalanan. Supaya mereka pun boleh nampak ada perjalanan-perjalanan macam tu jugalah. Okay, Saf, thank you so much. Thank you so much. Terima kasih banyak. Terima kasih. Memang khusyuk semua mendengar kan ni. Satu lagi Kongsian. Banyak Sebab benda kita main kita tak tahu baca. sejarah kan. Sejarah daripada dulu sampai sekarang. Dan all the best dengan apa yang dilakukan. Sorry lah membosankan. Okay. Tak ada. Bangunan ni agak Best. membosankan. Tak bosan. Kalau kita tak cakap tentang bangunan, siapa lagi nak cakap? Kan? Betul. Takkan semua nak cakap pasal first team je. Media gaduh sama media je. Okay, nanti kita akan banyak lagi kongsian di Ragu Daily dengan macam-macam lagi perkara. Jangan lupa share, subscribe, like dan juga kalau ada apa-apa komen, boleh komen dengan kami. Okay, bye guys. Bye. Adios. Ragu Daily bersama selamanya podcast.